Haji, Urusi dan Ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Hijr, Tuan Haji, Puan-Puan Fajar, sidang hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan masa sementara kita nak mendirikan solat waktu Isyak, dan kemudian sama-sama kita akan mendirikan solat sunat tarawih dan ditutup dengan witir insya-Allah. Mengisi kekosongan ini suka saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin muslimin dan muslimat berkaitan dengan bulan yang sangat barakah yang diturunkan Allah kepada kita, yang disebut sebagai bulan Ramadan. Berkali-kali diingatkan oleh pentazkirah berkaitan dengan kelebihan Ramadan. Ambillah sebanyak mungkin amal saleh, laksanakanlah sebanyak mungkin amal saleh dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Kerana Ramadan ini bukan bulan biasa, tuan-tuan. Ramadan bukan bulan biasa. Bila kata Ramadan ini bukan bulan biasa, bermakna dia luar biasa. Luar biasanya Ramadan ini, Allah memberikan kelebihan. Ramadan itu adalah bulan yang mempunyai nama-nama yang banyak. Bulan Ramadan ini namanya banyak, tuan-tuan. Ada disebut Ramadan ini dengan Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Disebut juga Ramadan ini dengan Syahrul Ala, bulan yang penuh dengan kenikmatan. Disebut juga dengan Syahrul Ramadan itu sebagai bulan Syahrul Barakah, bulan yang penuh dengan keberkatan. Bila ulama melihat nama-nama Ramadan ini banyak namanya, maka bila nama banyak ni menunjukkan kemuliaan. Sesuatu itu bila namanya banyak, maka sangat-sangat mulia. Seperti mana nama Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai 99 nama, menunjukkan sangat mulia Allah itu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai nama-nama yang banyak juga. Ada yang kita panggil dengan Nabi kita ni Muhammad. Dalam kitab Injil disebut Ahmad, dan disebut juga dengan Nur. Maknanya nama-nama Nabi ini banyak, menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Ramadan ini bulan yang sangat mulia, yang kalau kita memuliakannya, masya-Allah, keberkatannya tidak terhingga. Sehingga disebut dalam hadis kursi, as-sawmu li wa ana ajzi. Puasa itu aku yang punya, dan aku yang berhak nak bagi pahala ikut suka aku, kata Allah. Maknanya bila ikut suka Allah banyak tu, tuan-tuan. Bukan sikit-sikit punya pahala. Tapi orang anggap Ramadan ni macam bulan biasa, tak ada apa-apa beza. Sama je Ustaz. Makan pun lebih kurang juga, sama. Makan dalam Ramadan dengan makan luar Ramadan lain. Tuan-tuan kena ingat, makan dalam bulan Ramadan lebih banyak berbanding makan di luar Ramadan. Tuan-tuan buka dengan makan ringan, lepas tu belasak makan berat pula. Lepas tarawih ada more lagi. Pagi besok sahur lagi. Masya Allah, dia makan kan? Maknanya tu bulan nikmat. Kelebihan Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdullah Nasir Ulwan, dia menyebut dalam kitabnya, dia mengatakan bahawa
Ramadan itu mulianya zahiriyah wa batiniyah. Maknanya zahir dan batin Ramadan itu sangat-sangat mulia. Zahirnya pun mulia, batinnya pun mulia. Sebab itulah Ramadan ni udaranya pun berbeza daripada udara lain. Masya Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan rasa macam mana menghirup udara Ramadan? Lain tak rasa? Kesama je. Bau wasap lebih kurang tak ada. Ambillah kelebihan Ramadan. Apa kelebihan Ramadan? Berhenti merokok di bulan Ramadan. Boleh ke? Boleh Ustaz, insyaAllah. Azam. Kadang-kadang payah nak berhenti je ya. Dia kata rokok ni Allah, benda yang paling payah nak berhenti rokok Ustaz. Setakat makan udang, makan sotong saya boleh berhenti ni. Tapi bila kata rokok ni tak boleh lah, tak boleh. Bahkan ada yang berbuka dengan rokok. Masya Allah. Kurma tak masuk lagi. Kurma dengan rokok tu sebelah menyebelah. Rokok dulu. Allah. Mulakan dengan sunnah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita lihat kurma tu nampak macam Oman lah berbuka dengan kurma. Apa kurma, apa barang ya. Buka dengan kurma ni apa dia? Tuan-tuan kena ingat, kurma ni sunnah Nabi. Kita makan dengan buah tamar, kelebihannya berganda-ganda Allah Ta'ala beri. Sebab sunnah bila buat macam wajib. Pahala sunat kalau buat bulan Ramadan, pahala wajib. Maknanya tuan-tuan, makan buah tamar tu sunnah, dapat pahala wajib. Masya Allah. Nabi berbuka dengan tamar yang basah. Itu di zaman ketika Nabi dalam keadaan yang agak senang. Agak senang, kurma basah. Bila keadaan tu agak genting sikit, Nabi berbuka dengan tamar kering. Dan bila dalam keadaan yang genting lagi, Nabi berbuka dengan seteguk air. Boleh bangun malam qiyamul lail. Kita tuan-tuan berapa teguk air kita belasah? Rasa-rasa lah. Cendol 3 jam lah Ustaz. Bukan sikit-sikit, jam. Bukan cawan lagi dah. Tapi qiyamul lail agak-agak berapa rakaat boleh buat. Paling kuat Ustaz 2 rakaat. Paling kuat 2 rakaat. Alhamdulillah lah tu kira buat jugalah 2 rakaat. Yang bangun sahur je ada juga. Bangun sahur je. Sahur je bangun. Tak apa juga bangun sahur, bagus. Dapat kelebihan yang disebut tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan, walau bi jur'ati minal ma, walaupun dengan air seteguk. Ambil peluang sahur, sunnah Nabi. Yang Nabi sebut, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu sahih. Barang siapa yang mengamalkan sunnahku ketika mana umat dalam keadaan rosak, berpegang dengan sunnah Nabi ketika umat dalam keadaan rosak, falahu ajru mi'atu syahid, maka pahalanya 100 orang mati syahid. 100 orang mati syahid dilayan oleh 70,000 bidadari. Macam ni. Okey. Maknanya okey jadi 70,000 je. Bukan sikit-sikit. Kita bila kata bidadari ni Ustaz, macam mana nak gambarkan bidadari? Allah kan, masing-masing semua datang surau ni ada hajat tak nak jumpa bidadari? Ada kan? Mana boleh tak ada. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Itu maknanya orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala daripada Allah. Kan masing-masing mengharap. Apa harapan tuan-tuan? Kalau lelaki lah, bidadari lah, apa lagi? Betul lagi? Gaji nak apa lagi? Ustaz, saya tak nak lain nak bidadari cukup lah. Bidadari bila bulan Ramadan, dikatakan bahawa bidadari sedang menghias syurga-syurga pada awal Ramadan. Syurga tu dihias. Syurga cantik dah, tapi dihias lagi cantik. Tanya hebat macam mana bidadari ni. Kalau ketingnya saja digambarkan dekat muka bumi Allah ni, ketingnya saja, keting. Tahu keting? Belum hal lain lagi, keting saja. Masjid penuh. Penuh lah masjid. Keting bidadari itu macam cermin, katanya Allah Allah. Kan masing-masing mengharap pahala daripada Allah. Bila kata bidadari, hak umur pun masih nak lagi bidadari. Betul je. Yang muda-muda tu sah cerita lah. Tapi nak menggambarkan bahawa mengharap kelebihan pahala daripada Allah, ya ada. Sebab itu melaksanakan sunnah Nabi ni satu benda yang sangat-sangat hebat bila kita berada di bulan Ramadan. Bersugi, sunnah Nabi, laksanakan. InsyaAllah. Tamar, sunnah Nabi. Apa lagi tuan-tuan? Takhir tasahur, sunnah Nabi. Awal berbuka, sunnah Nabi. MasyaAllah. Ini kata sunnah Nabi yang banyak. Dan kadang-kadang kita rasa Allah, bila masuk Ramadan kita buat macam biasa, tak ada yang berbeza. Tuan-tuan kena buat berbeza. Apa beza? Supaya mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan dapatlah kelebihan. Katalah kita mengharapkan Ramadan ini adalah bulan, kalau bolehlah kita dapat meninggal bulan Ramadan ni pun bagus, tuan-tuan. Tapi ada tak orang minta mati bulan Ramadan? Jangan Kalau bolehlah ya Allah, lepas 1 Syawal dapatlah rasa juga raya. Ayat dia macam tu kan. Jarang orang minta ya Allah ya Tuhanku, kalau sekiranya kelebihan Ramadan ini kau cabutlah, ambillah nyawaku bulan Ramadan. Ada tak orang minta macam tu? Tak pernah lagi lah saya dengar orang doa macam tu. Biasanya Allah kalau boleh ambillah sampai 30 Ramadan, masuk 1 Syawal, kau nak ambil lah. Maknanya 1 Syawal baru mati kan? Belum pernah lagi lah orang minta doa meninggal bulan Ramadan. Tuan-tuan, kelebihan orang yang meninggal bulan Ramadan, amalan orang ni bukan calang-calang amalan. Ada orang dia meninggal masa sujud hari Jumaat bulan Ramadan. Hebat tak? Sujud bulan Ramadan hari Jumaat, besok cantik lagi. Besok kalau tuan-tuan masa sujud, masa sembahyang Jumaat, meninggal bulan Ramadan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ada tak orang meninggal? Zaman Nabi ada. Dikatakan bahawa orang yang meninggal masa sujud bulan Ramadan ni, apa amalan dia? Orang ni amalannya ialah setiap kali selepas salat fardu Isyak di luar Ramadan, dia akan keluar daripada masjid Nabi, kemudian dia akan ikut jalan yang lain, kemudian dia mencari ibu-ibu tunggal untuk diambil keperluannya. Senarai barang keperluan ibu tunggal diambil.
Kemudian dia pergi ke kedai-kedai menghantar balik barang kepada rumah ibu-ibu tunggal. Orang ni pahalanya masa sujud meninggal hari Jumaat bulan Ramadan. Masya Allah. Nak dapat ke senang Haji. Tapi kalau nak buat macam tu Haji kena bawa orang rumah sekali lah. Pasal nak pergi tengok ibu tunggal ni, dia bukan boleh pergi seorang. Bawa orang rumah sekali. Lepas tu ceklah ibu-ibu tunggal. Kemudian kita kata abang nak tolong ibu-ibu tunggal ni sebab dia ada anak yatim kan. Baguslah. Tapi kalau kita seorang aja pergi, takut lain macam pula kan. Sebab kita ni sangat-sangat, orang kata apa, hati tu sangat lembut dengan ibu tunggal. Bila kita nampak orang susah ni, lain nak nolong dia kerja kan. Tapi orang ni dikatakan bahawa meninggal masa sujud bulan Ramadan hari Jumaat. Masya Allah. Ambillah kelebihan. Dan bulan Ramadan, jangan sampai tuan-tuan lupa untuk bersedekah. Jangan sampai lupa. Kalau sekadar bayar zakat fitrah saja, saya rasa tuan-tuan belum dapat lagi lah yang dikatakan kelebihan Ramadan. Sedekah bagi apa saja pun, keluarkanlah. Sebab duit anda ini berganda-ganda bila dikeluarkan di bulan Ramadan. Bukan sikit punya pahala, berlipat kali ganda, yang disebut dengan kelebihan bersedekah di bulan Ramadan. Sebab Nabi selain bersedekah, Nabi bertadarus dengan Jibril. Kita bertadarus dengan Syekh Jibril, kalau ada harapan lah. Bertadarus dengan rakan-rakan kita. Tadarus ni jangan cepat nak habis. Konsep hari ini tadarus nak bagi cepat habis, betul? Selagi tak habis, selagi itulah kita rasa macam tak cukup syarat. Tadarus ni konsepnya ialah membaca, belajar, mengajar. Dia macam tu. Tapi kalau konsep tu Ustaz, bilalah kita nak dapatkan melekat? Kalau tak habis tadarus, kain melekat tak dapat lah. Lepas itu kena syaratnya pula, imam pula kata, siapa nak kain melekat, grup kena habis tadarus. Tu yang bergegas pun. Jadi bila kata Nabi bertadarus dengan Jibril, Jibril mengatakan bahawa aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad lebih banyak bersedekah kecuali dalam bulan Ramadan. Nak bagi duit ni, kadang-kadang tuan-tuan kita berkira-kira nak mengeluarkan duit, betul? Berkira-kira. Tapi hari ini saya lihat surau ni memang hebat lah, tuan-tuan. Dah ada sponsor. Tiap-tiap hari dah ada dah sponsor. Sponsor makan dah ada orang booking. Seminggu saya booking. Contoh gitulah. Seminggu pula orang ni booking. Sampai dah tak ada, dah full booking. Hebat. Kalau surau-surau macam ni memang hebat lah. Memang tak ada masalah langsung. Tapi kalau surau-surau belah-belah kampung sikit, ni ada masalah sikit lah. Susah sikit lah nak dapat dana. Macam tuan-tuan sebut aja, besok pagi dah siap dah. Punya semangat orang belah-belah kawasan bandar ni. Sekarang ni orang kawasan bandar tak payah, baru sebut siapa nak aja. Belum sebut lagi apa benda, dah keluar dah. Berapa Ustaz? Berapa terus? 2 juta, 3 juta. Allah. Hebat tuan-tuan. Ini dikatakan berebut-rebut
tamak untuk melakukan sedekah. Ya, maknanya dalam keadaan begitu tamak untuk melakukan sedekah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ambillah ruang dan peluang Ramadan ini. Jangan sampai kita tertinggal. Dan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Selepas ni tuan-tuan tak jumpa dah Ramadan. Anggap begitulah. Kalau kita ada perasaan kata lepas ni insya-Allah jumpa lagi Ramadan, mudah-mudahan lah. Tapi harapannya ialah kita takkan jumpa lagi Ramadan. Jadi kita buat yang terbaik untuk Ramadan pada kali ini, betul. Kemudian dalam bulan Ramadan, saya nasihatkan kita sama-sama mengingat sesama kita. Terutamanya apa dia, tuan-tuan? Terutamanya ialah kita banyakkan belajar untuk bersabar. Bersabar ni payah. Dalam bulan Ramadan ni lah kita kena banyak bersabar. Bersabar ya. Apa benda pun kena sabar. Kadang-kadang masa Ramadan ni nak marah je. Bulan tu menunjukkan rasa macam nak marah, macam nak marah, tapi sabar. Bila fikirkan pahala, sabar. Kalau nak berbelanja pun kena sabar. Orang rumah pula berbelanja, kadang-kadang kita pun kena sabar. Kena banyak sabar. Dia pula gunakan hadis pula tu. Guna hadis. Dia kata, bang, bulan Ramadan bidadari menukar langsir-langsir surga. Kita bila lagi nak tukar langsir? Ucah dia macam tu, agak-agak macam mana Ji? Kita nak menolak pendapat ni. Macam mana? Pening dia. Dia berhujah dengan hadis. Berdasarkan hadis. Berdasarkan terus. Pening tu ni. Macam mana nak berhujah? Kita pun hujahlah juga dengan hadis. Berpada-padalah di bulan Ramadan. Ayat begitu je lah nak buat macam mana, kan? Sebab kita kadang-kadang Ramadan ni sebenarnya bulan yang disuruh untuk kita ada kelainan daripada bulan-bulan lain. Sepatutnya bulan Ramadan lah tuan-tuan pasang lampu terang-terang. Bukan tunggu 27 lekor. 27 lekor ni, kalau belakang kampung, dia pasang pelita pada masa tu 27 Ramadan. Kita pun tak tahu kenapa dia pasang. Dia kata 27 tu lah roh diturunkan. Ayat dia macam tu. Dan roh balik ke rumah. Jadi kita kena pasang pelita. Mudah-mudahan roh mak bapak kita nampak jalan. Dia punya pandangan tu, dia kata bila pasang pelita, roh akan nampak jalan. Dia anggap roh tu macam kita juga. Tuan-tuan, yang diturunkan ialah yang disebut sebagai inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruh. Memang ada sebut roh kat situ. Tapi roh di situ tafsirannya ialah malaikat Jibril. Jibril turun dengan malaikat-malaikat yang lain. Apa roh tak balik ke Ustaz? Roh dia dekat alam roh lah. Apa yang saya nampak tu? Nampak dia. Macam mana rupanya? Macam lebih kurang lah. Macam lebih kurang. Tuan-tuan kalau sekarang ni berada di surau, tuan-tuan tiba-tiba ada pasang juga kamera CCTV tu, tiba-tiba nampak muka tuan-tuan dekat rumah. Itu siapa tu? Yang tu bukan roh tu kan? Yang tu bukan roh. Itu mungkin Korin lah, Korin.
Kata Korin ni ditangkap masa bulan Ramadan, kan? Yang ditangkap ni syaitan dengan jin kafir, ya? Jin Islam dilepaskan. Islam tak termasuk dalam senarai lah. Tapi syaitan memang diikat syaitan. Jadi tuan-tuan nak buat baik masa ni lah, sebab syaitan tak ada, InsyaAllah. Kalau boleh kita laksanakan sebanyak mungkin kelebihan-kelebihan. Sebab itu bila masuk Ramadan, tuan-tuan hiasi rumah sebenarnya dengan lampu-lampu, menyambut kehadiran Ramadan, menunjukkan tuan-tuan sambut kehadiran Ramadan. Pasang lampu terang. Ini bila nak raya baru terang, betul? Ataupun lebih terang lagi bila kita masuk 10 akhir Ramadan. Yang tu kita kena pasang sungguh. Jadi kalau di Mekah ni memang terang benderang sangat lah tuan-tuan, ya? Cahaya-cahaya 10 akhir Ramadan. Masya Allah. Ambillah peluang ni untuk kita memperbanyakkan amal saleh dalam bulan Ramadan, dalam masa yang sama memperbanyakkan apa yang dikatakan amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk akhirnya tuan-tuan, harapan kita ialah Ramadan kali ini kita akan banyak untuk membantu anak-anak yatim, fakir miskin. Dalam masa yang sama tuan-tuan, kita menggalakkan semua anak-anak kita hadir ke masjid, dan orang lelaki kalau boleh balik lambat sikit ke rumah. Kenapa balik lambat? Baliklah pukul 12 malam untuk bertadarus di surau. Tapi kalau besok kerja macam mana? Tuan-tuan kerja macam biasa, balik rumah pun belum tentu tidur lagi. Paling kurang pun tengok bola, belum tentu tidur. Sebab itu galakkan suami. Isteri-isteri jangan bagi suaminya balik cepat. Abang balik lambat sikit, tadarus. Tu ada kelainan sikit lah, kan? Maknanya buat kelainan tu. Kalau boleh lah, kalau tak boleh nak buat macam mana, kan? Hantar isteri balik rumah, datang balik masjid. Sebab Nabi dia beriktikaf di masjid setiap kali Ramadan, awal Ramadan Nabi akan beriktikaf di masjid. 10 akhir Ramadan Nabi akan menguatkan lagi. Ikat perut. Masya Allah. Barulah kita dapat kelainan yang dikatakan Ramadan. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Saya mengharapkan kita mengambil kelebihan Ramadan sungguh-sungguh. Dan kalau bertemu dengan malam Al-Qadar, maka SMS lah kepada saya, dan kepada semualah ahli keluarga. Nabi suruh kejutkan. Bila tuan-tuan bertemu dengan malam Al-Qadar, kejutkan semua ahli keluarga. Jangan nak dapat seorang. Ni kadang-kadang dia bila kata malam Al-Qadar tu, dia rasa macam ini keluar. Last bila nak doa tak tahu nak doa apa. Tu yang dia kata, apa nak doa ni Ustaz? Lama-lama dia telefon Ustaz juga. Ustaz, tolong Ustaz, dah jumpa dah malam tu, nampak pokok dah turun, dah tunduk dah pokok. Kita dah tunggu pokok turun, kan? Doa apa nak baca? Baca dah doa apa saja pun. Apa saja boleh? Boleh. Allahumma barik lana. Baca doa makan. Dan tak ada tahu doa apa, tu je yang kita tahu, kan? Bacalah. Sedangkan doa tu Bilal dah baca dah tiap-tiap kali dalam sembahyang tarawih, kan? Doa tu lah yang kita baca pun. Nabi ajar Aisyah pun itulah doanya. Kemudian susulilah dengan doa-doa lain. Ikutlah tuan-tuan nak minta apa, malam tu minta, tolong beritahu dengan rakan-rakan yang lain bila bertemu dengan malam Al-Qadar. Dan menurut Imam Ghazali rahimahullah, ini matematik dia. Kalau puasa tu bermula pada hari Ahad,
Malam Al-Qadarnya berlaku pada 29 Ramadan. Maknanya panjang lagi tu. Ada masa lagi lah insyaAllah. Sekarang berapa Ramadan? Baru 5 kan? 6 so 6. Jadi lambat lagi lah 29. Jangan pula sambil lewat pula lambat lagi, nanti dulu lah datang masjid 29 pun datang. Jangan. Datanglah terus. Ini matematik dia. Tuan-tuan jangan beriktikad lah. Sebab dalam kitabnya dia kata apa? Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui bilakah berlakunya malam Al-Qadar. Cuma matematik kiraannya itulah dia. Jadi saya dah bagi tahu dah ni, pandai-pandailah tuan-tuan. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala bermaaf-maafan kita di sepanjang Ramadan. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.